Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan kita dalam kuliah ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini akan memberikan kita sedikit ilmu dan kita dapat amalkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam bab wajib bersikap ikhlas dalam ilmu dan amal. Kita sampai kepada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ini dia agak panjang sikit. Jadi tuan-tuan boleh menghayati, memahami apa yang saya akan bacakan hadis Nabi ini, kerana ada beberapa perkara yang penting di dalam hadis yang ke-35 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulus tushhid. Sesungguhnya di antara manusia yang mula-mula dibicarakan dan dihukum pada hari kiamat ialah yang pertama, rajulus tushhida, orang yang gugur syahid. Ia dibawa menghadap. Apabila pada hari kiamat nanti tuan-tuan, orang pertama yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini adalah orang yang gugur syahid.
Orang yang gugur syahid ini tuan-tuan, dia ada syahid dalam peperangan sebagai contoh. Orang yang berperang ke jalan Allah, maka dia terbunuh, terkorban, itu mati syahid. Ada juga orang yang pergi bertujuan untuk menuntut ilmu, tiba-tiba dalam perjalanan itu kemalangan dan meninggal dunia, itu juga mati syahid. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak meninggal dunia, itu juga mati syahid. Maka orang yang gugur syahid ini akan dibawa menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah menyatakan kepadanya satu persatu nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepadanya semasa hidupnya. Lalu ia mengakui menerimanya. Maka Allah akan menyatakan kepada orang-orang yang gugur syahid ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan semasa dia hidup kat dunia dulu. Satu persatu Allah sebutkan nikmat apa yang Allah berikan kepada dia semasa dia hidup. Qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Ini soal jawab kita dengan Allah pada hari kiamat nanti tuan-tuan. Soal jawab kita dengan Allah pada hari kiamat. Allah dah berikan nikmat yang banyak semasa hidup dekat dunia, maka di akhirat nanti Allah tanya apa yang kita buat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang gugur syahid ini menjawab, qala qataltu fika hatta stushhidtu. Lalu orang yang gugur syahid ini menjawab, aku berperang kerana mematuhi perintahmu sehingga aku gugur syahid. Orang yang gugur syahid ini, apabila Allah bertanya kepada dia apa yang dia buat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia kata, aku berperang ke jalanmu untuk mempertahankan agamamu sehinggalah aku gugur syahid. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, kazabta, engkau berdusta. Kata Allah, engkau tipu, engkau bohong. Tuan-tuan, Allah cakap kita tipu, kita bohong. Orang yang gugur syahid ini dia katakan bahawa dia berperang kerana mematuhi perintah Allah sehinggakan dia mati syahid. Maka Allah kata engkau bohong. Kazabta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta lianna yuqala jari'un faqad qila. Sebab apa Allah kata dia dusta tuan-tuan? Sebab apa Allah kata dia bohong? Kerana engkau berperang supaya orang mengatakan engkau adalah seorang yang berani, dan telah pun dikatakan yang demikian. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa tujuan dia pergi berperang. Dia mengatakan bahawa dia pergi berperang kerana menurut perintah Allah. Tetapi kata Allah, kau bohong. Sesungguhnya engkau pergi berperang ini bukan kerana aku, tetapi kerana untuk menunjukkan keberanian kepada orang lain. Supaya orang memuji engkau ni seorang yang berani. Siapa kita tuan-tuan nak bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
siapa kita di hari akhirat nanti, siapa kita ni nak bohong depan Allah? Sedangkan Allah itu maha mengetahui. Dalam sifat 20 kan, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa jawapan kita tuan-tuan? Kita nak tipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan yang kita buat semasa kita hidup dekat dunia ini, ada malaikat yang dah bertulis, yang dah catat dah semua sekali. Ada tak kita boleh cakap, ya Allah, mana ada aku bohong? Allah kata dengan orang yang gugur syahid ni, tuan-tuan, kau bohong. Boleh tak kita kata, mana ada? Aku tak bohong pun. Boleh tak tuan-tuan kita bagi alasan kepada Allah SWT untuk menyelamatkan diri kita pada hari akhirat nanti? Tak boleh tuan-tuan. Bagilah alasan apa sekalipun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, tujuan kita. Jadi jangan nak bohong, jangan nak cari alasan tuan-tuan. Ini orang yang mati syahid ini, Allah tahu tujuan dia pergi berperang, tujuan dia nak mati syahid itu bukan kerana Allah, tetapi untuk mengatakan kepada orang lain bahawa dia ini adalah seorang yang berani, supaya orang puji dia. Itu dia tuan-tuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Apa balasan dia tuan-tuan kepada orang yang berdusta, orang yang pergi berperang bukan kerana Allah? Balasannya ialah kemudian ia dihukum lalu diseret dengan tertiarap sehingga ia dihumbankan ke dalam neraka. Malaikat tarik tuan-tuan, tarik dia dalam keadaan menyerap, tarik seret tu, campak dalam neraka. Campak tuan-tuan. Ahli neraka ni, kalau dia kena hukuman masuk neraka, dia tak adanya malaikat pergi hantar dia, baik-baik pergi masuk dalam neraka sana, tunjukkan jalan, pergi masuk. Tak ada tuan-tuan. Dia tarik kita terus humban je. Siapa kita nak layanan yang begitu baik sedangkan kita ni ahli neraka? Tak adalah dia bentangkan kapet, pergi tunjuk jalan, bawa ni tempat kau kat sini, duduk sini dengan diam. Tak ada tuan-tuan. Dia humban je. Malaikat ni tuan-tuan yang jaga dalam neraka ni tuan-tuan, malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni memang bengis, tak pernah dia senyum walaupun sekali. Dia takkan alu-alukan kedatangan kita dalam neraka tuan-tuan, dia campak je. Inilah yang dilakukan, inilah hukuman yang diterima oleh orang yang berjihad, orang yang gugur syahid, tetapi bukan tujuannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Diseret dengan tertiarap. Tuan-tuan bayangkanlah, orang menyerap tu, kita menyerap tu, orang tarik seret kita. Menyerap tuan-tuan bukan terlentang. Terlentang ni biasa belakang kita lah yang sakit kan. Ini menyerap muka kita semua kan. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'ana, serta membaca Al-Quran. Ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua akan dibawa menghadap kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajarkannya dan orang yang membaca Al-Quran. Dibawa menghadap di hadapan Allah. Allah itu macam hakim lah. Hakim, kita ni orang yang nak diadili. Kemudian fa'utiya bihi
fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Sama juga, Allah jelaskan kepada mereka, golongan yang kedua ini tadi, tentang nikmat-nikmat yang Allah dah berikan kepada mereka semasa hidup di dunia. Qala ta'ala fama 'amilta fiha. Apa yang kau buat dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau semasa hidup dekat dunia? Maka golongan ini menjawab, tuan-tuan, orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang membaca Al-Quran, mereka menjawab, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya serta membaca Al-Quran kerana mengharapkan keredaanmu. Orang yang belajar ilmu, orang yang mengajar, orang yang membaca Al-Quran, apabila Allah tanya, mereka jawab, aku belajar, aku mengajar, aku membaca Al-Quran, tak lain tak bukan untuk mencari keredaanmu. Itu jawapan dia. Maka seperti yang sebelum ini tadi, qala ta'ala kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bohong. Engkau bohong. Orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang membaca Al-Quran, nak mengharapkan keredaan Allah, Allah kata engkau bohong. Tuan-tuan, jangan sampai kita jadi macam itulah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau Allah kata kita bohong, tuan-tuan, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila. Kenapa Allah kata golongan ini tipu, tuan-tuan? Kenapa Allah kata golongan ini bohong? Kerana kata Allah, sesungguhnya engkau mempelajari ilmu supaya orang mengatakan engkau orang yang alim. Tuan-tuan datang kuliah malam ni, jangan niat nak supaya orang kata kita pandai, kita orang ni bagus, alim, ilmu dia banyak, sebab dia tiap-tiap minggu datang kuliah. Tujuan kita datang untuk menuntut ilmu adalah kerana Allah. Jangan sampai tujuannya kerana untuk orang lain mengatakan kita ini orang yang alim. Orang yang banyak ilmu, dia takkan cakap dia banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu sekalipun, mereka akan tetap juga belajar untuk tambahkan ilmu lagi. Tak cukup dengan ilmu yang kita ada. Belajar lagi. Ustaz-ustaz pun sama, tuan-tuan. Walaupun ilmu tu dah ada, tapi setiap kali kuliah tempat lain ada kuliah pun kita pergi juga. Kita dengar juga. Walaupun ilmu tu kita dah ada dah. Ustaz tu pun sampaikan benda yang kita dah tahu juga, sama je. Tapi kita pergi juga. Untuk keberkatan, untuk menuntut ilmu tersebut. Kemudian kata Allah, dan sesungguhnya engkau membaca Al-Quran supaya orang mengatakan si anu seorang qari. Dia baca Al-Quran, maka tujuannya supaya orang katakan bahawa bacaannya bagus. Dia ni seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang rajin baca Al-Quran. Suaranya sedap. Tujuannya supaya orang memuji. Ini kena hati-hati, tuan-tuan. Kadang-kala ada di antara kita ni, bila tak ada orang, dia tak sibuk nak baca Al-Quran. Bila tak ada orang, dia seorang-seorang, contoh dia seorang-seorang dalam masjid ni, tak pula dia buka Quran. Tapi bila ada orang datang, sikit-sikit orang datang, dia pun ambil Quran baca. Contoh, bukan kat sinilah, tempat lain. Bila tak ada orang, dia tak baca Quran pula. Bila ada orang ramai, masa itulah buka Quran, baca bukan perlahan pula tu, baca kuat-kuat. Untuk apa, tuan-tuan?
Mungkin adalah niat dia yang lain. Tapi kita tak boleh cakap lah dia nak menunjuk. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Dan orang-orang yang seperti ini juga kata Allah Subhanahu wa taala, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Hukumannya juga sama seperti golongan yang pertama tadi, diseret dengan tertiarap sehingga dihumbankan ke dalam neraka. Orang yang belajar ilmu, orang yang mengajar dan orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan bukan selain daripada Allah, bertujuan yang lain, mengharapkan pujian daripada manusia, yang mengharapkan pujian daripada orang lain, maka hukumannya juga akan dihumbankan ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan datang kuliah ilmu, niat kita ikhlas kerana Allah. Saya datang juga untuk mengajar tuan-tuan, untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan juga ikhlas kerana Allah. Baca Quran juga ikhlas kerana Allah. Kemudian golongan yang ketiga pula, ada golongan yang ketiga. Dah dua golongan tadi ni. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Dan yang ketiga, orang yang telah dimewahkan Allah hidupnya serta diberinya sebahagian dari segala jenis harta benda kekayaannya. Golongan yang ketiga ini yang akan dibawa menghadap ke hadapan Allah adalah orang yang mempunyai kemewahan dalam hidup. Allah bagi dia harta yang banyak ketika mana dia hidup dekat dunia. Allah berikan dia nikmat yang banyak, harta yang banyak, kekayaan yang banyak. Bukan isteri banyak. Harta yang banyak. Allah bagi dia kemewahan hidup dekat dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya juga, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah dah terangkan kepadanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Maka Allah bertanya, qala ta'ala fama 'amilta fiha, apa yang engkau buat dengan harta kekayaan yang aku berikan kepada engkau? Allah tanya tuan-tuan, dan jawabnya, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang ni, aku tidak tinggalkan satu jalan pun di antara jalan-jalan yang engkau suka dibelanjakan kekayaan itu padanya, melainkan aku belanjakan padanya kerana mengharapkan rahmatmu. Orang ni cakap tadi, ya Allah, kau bagi aku rezeki yang banyak, kau berikan aku kekayaan, kau mewahkan aku, maka aku belanjakan segala harta yang kau berikan kepada aku itu ke jalan yang diredai. Contoh, dia sumbang pada masjid, dia sumbang pada rumah anak yatim, sebagai contoh. Dia sumbang kepada orang-orang yang memerlukan. Semata-mata mengharapkan rahmatmu. Semata-mata dia nak mendapatkan rahmat daripada Allah. Tetapi Allah menjawab, qala ta'ala kazabta. Allah jawab yang sama, engkau bohong. Kerana itu bukan tujuanmu. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Sesungguhnya engkau membelanjakan harta kekayaanmu supaya orang mengatakan engkau adalah seorang yang dermawan. Tujuan dia berikan sumbangan, dia berikan sedekah itu tujuannya supaya orang kata dia ni orang yang dermawan, hartawan, dermawan, harta yang banyak, kemudian suka bersedekah, supaya orang mengatakan dia ni bagus lah, dia ni duitnya banyak, hartanya banyak, bagus,
Dia sedekah sana, dia sedekah sini, dia bagi pada anak yatim, dia tolong orang lain. Sepatutnya kalau kita tengok, bagus, baik orangnya, confirm masuk syurga ni, confirm masuk syurga tuan-tuan. Dengan amal yang dia buat, yang kita nampak, mesti masuk syurga punya. Sebab apa? Bersedekah. Tapi di hadapan Allah, Allah kata kau bohong. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh tengok, kita tak boleh tahu apa yang ada dalam hati orang. Tujuan apa dia bersedekah, tujuan apa dia beri sumbangan dan sebagainya. Tetapi Allah Maha mengetahui. Maka summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Juga sama balasannya, ia dihukum lalu diseret dengan tertiarap, akhirnya ia dihumbankan ke dalam neraka. Hadis daripada Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Hadis yang ke-35 ini menerangkan kepada kita tentang akibat buruk yang ditimpakan kepada orang-orang yang menyalahgunakan nikmat-nikmat pemberian Allah kepadanya. Hati-hati tuan-tuan, kita hidup dekat dunia ni banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah Allah tak berikan kepada kita nikmat, susah kita. Banyak nikmat yang Allah berikan, tak terkira, tak terhitung. Dengan amal ibadah yang kita buat itu juga tuan-tuan belum cukup untuk kita balas, untuk kita kira berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak ada. Sama juga dengan orang kata apa tuan-tuan, kita nak balas jasa ibu ayah yang jaga kita daripada kecil sampai besar. Kita nak balas jasa mereka, tak mungkin terbalas tuan-tuan. Begitu juga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara untuk kita membalas? Serba sedikit kita membalasnya dengan amal ibadah yang kita buat. Itu caranya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada umat manusia amatlah banyak, tidak terhitung. Nikmat-nikmat pemberian itu meliputi 3 bahagian besar, iaitu jasmani, rohani dan kebendaan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tuan-tuan adalah nikmat jasmani, nikmat rohani dan juga nikmat kebendaan. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan perihal 3 jenis manusia, masing-masing mendapat salah satu dari jenis-jenis nikmat yang tersebut, iaitu nikmat jasmani seperti kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Contoh nikmat jasmani yang Allah berikan kepada kita ialah kesihatan. Kita sihat, maka itu nikmat. Ada tak kita ucap Alhamdulillah tuan-tuan? Ada tak kita ucap Alhamdulillah, ya Allah terima kasih atas nikmat kesihatan yang kau berikan kepada aku? Ada tuan-tuan? Bangun tidur ada baca doa ke tak? Tak baca lah ustaz. Doa bangun tidur pun aku tak tahu. Doa bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada tak kita bangun tidur, celik-celik mata kita sebut Alhamdulillah? Tak ada. Bangun terus ambil tuala, pergi bilik air, mandi, lepas tu siap-siap semayang dan sebagainya kan. Tak ada begitu ucap Alhamdulillah. Itu nikmat jasmani tuan-tuan, kesihatan yang baik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kekuatan tubuh badan. Apabila kita sehat, maka tubuh kita juga sehat. Akal kita juga akan jadi sehat. Jangan lupa tuan-tuan untuk kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian nikmat rohani. Nikmat rohani ni sebagai contoh ilmu pengetahuan dan amal ibadah. Ilmu yang tuan-tuan ada, ilmu yang tuan-tuan dapat adalah nikmat
rohani untuk dalaman kita, hati kita. Sebab itu dengan ilmu yang kita ada, bersihkan hati kita daripada segala kekotoran. Buangkan segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, buangkan. Dengan nikmat ilmu yang Allah bagi kepada kita tu, kita bersihkan hati kita. Jangan ada sifat iri hati pada orang, jangan ada sifat dengki pada orang, sombong, takabur, riak dan sebagainya, jangan ada tuan-tuan. Siapa pun kita, kedudukan kita, pangkat kita besar mana sekalipun, jangan pernah kita tunjukkan kesombongan kita, takbur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ucapan yang paling sesuai, yang paling patut kita sebut ialah Alhamdulillah. Dan juga nikmat kebendaan seperti wang ringgit dan hasil mahsul. Nikmat kebendaan ni yang Allah berikan kepada kita lah. Tuan-tuan ada rumah, ada duit, ada kebun sawit dan sebagainya. Itu nikmat Allah berikan kepada kita. Tak semua orang yang ada, yang bertuah, tak semua orang yang beruntung seperti mana kita. Kalau kita rasa kita susah, jangan kita bandingkan diri kita ni dengan orang yang lebih kaya. Nescaya kita akan rasa diri kita susah. Kalau kita susah, bandingkan diri kita ini dengan orang yang lebih susah, barulah kita rasa bersyukur. Kalau kita bandingkan diri kita ni, kita susah, kita bandingkan dengan orang-orang yang banyak duit, orang yang banyak harta, memanglah kita rasa, ya Allah, tak adilnya Allah ni pada aku. Orang tu duitnya banyak, hartanya banyak, aku ni apa ada? Mengeluh je kita ni. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih susah, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, walaupun aku susah, tapi aku cukup semua sekali. Makan cukup, pakai cukup, tempat tinggal ada, semua cukup. Berbanding dengan orang yang lebih susah. Orang yang lebih susah daripada kita tu mungkin makannya kadang-kadang satu hari sekali. Mungkin kadang-kadang rumahnya pun bocor sana, bocor sini. Kita ni dah rasa kita susah, tapi ada orang yang lebih susah. Barang-barang naik harga ni tuan-tuan, rasa susah juga kita kan. Semua barang nak naik harga. Lama-lama kita pun naik sekali habis kan. Habis macam mana? Nak tak nak pun kita kena beli jugalah keperluan kita. Beras naik harga, apa lagi lepas naik harga tak tahulah tuan-tuan. Jadi itu nikmat. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan Allah cukupkan. Jangan risau, naiklah macam mana pun naiklah, kau suka hatilah. InsyaAllah aku ada Allah. Ini doa pada Allah supaya Allah cukupkan apa keperluan kita. Setelah disoal dan dibicarakan pada hari kiamat, mereka didapati bukan sahaja tidak bersyukur akan nikmat-nikmat pemberian Allah itu, bahkan mereka telah menyalahgunakannya dengan tujuan mendapat nama dan dipuji orang semata-mata. Oleh yang demikian, berhaklah mereka ditimpa azab seksa yang diterangkan itu. Maka memang patut, memang wajarlah mereka ini mendapat balasan seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah, diseret dalam keadaan meniarap dan diumbankan ke dalam neraka. Pastikan agar setiap amal yang kita lakukan ikhlas untuk mencari keredaan Allah, bukan sebaliknya. Berhati-hati tuan-tuan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita terselamat, supaya nanti di akhirat nanti apabila Allah tanyakan kepada kita, maka jawapan kita itu Allah terima, sebab memang itulah tujuan kita. Bila Allah tanya kepada kita nanti, sebagai contoh orang yang gugur syahid, apabila Allah bertanya, apa yang kau buat? Maka dia jawab, aku gugur syahid ini kerana untuk mempertahankan agamamu. Memang betul niat kita untuk Allah, maka selamat kita tuan-tuan. Orang yang belajar ilmu, orang yang mengajar,
orang yang membaca Al-Quran. Bila Allah tanya, kita jawab, ya Allah, sesungguhnya segala amal yang aku buat ini hanyalah untukmu, untuk mendapatkan rahmat dan keredaan-Mu. Maka memang niat kita itu ke arah mendapatkan keredaan Allah, maka kita selamat. Kemudian dengan harta yang kita ada, memang tujuan kita, ikhlas kita memang untuk bersedekah kerana Allah, maka itulah niat kita. Bila Allah tanya kepada kita, memang itulah niat kita yang sebenarnya, maka selamat kita di hadapan Allah. Di hari akhirat lagi tuan-tuan, tak terlepas satu pun daripada sekecil-kecil amalan perkara yang kita buat sampailah yang sebesar-besarnya, semua sekali akan dibentangkan, semua sekali akan dihisap. Jangan kata tuan-tuan, oh ini aku ni buat benda ni tak ada orang nampak. Jangan kata Allah tak nampak tuan-tuan. Buat benda ni sorok-sorok belakang pokok. Contoh, orang tak nampak tapi Allah nampak. Dalam hati kita ni tuan-tuan, orang lain tak tahu tapi Allah itu tahu. Jangan cakap dalam hati, ustaz ni cakap apa ustaz ni? Dalam hati, saya tak tahu tuan-tuan. Dalam hati tuan-tuan ada apa? Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Tuan-tuan datang, niatkan ikhlas kerana Allah. Aku hari ni nak belajar kuliah hadis. Ikhlas kerana Allah. Ucap alhamdulillah tuan-tuan. Dia manusia ni tuan-tuan, kalau nikmat yang Allah berikan dia banyak, dia tak bersyukur. Dan nikmat yang sikit Allah berikan juga, dia tak bersyukur. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Allah berikan dia nikmat yang banyak, dia tak bersyukur. Allah berikan dia nikmat yang sikit juga, dia tak bersyukur. Itu manusia. Bila Allah berikan dia nikmat yang banyak, harta kekayaan yang banyak, dia tak pernah bersyukur. Bila Allah tarik nikmat dia sikit-sikit, Allah tarik, sehingga kan dia dah tak ada apa-apa sekalipun, masih lagi dia tak nak bersyukur. Dia masih lagi salahkan Allah. Ya Allah, kenapalah kau buat aku macam ni dulu? Kau bagi aku harta banyak, sekarang kau tarik sikit-sikit. Aku dah miskin dan tak ada apa-apa tadi. Mengeluh tuan-tuan. Boleh tak kita doa kepada Allah tuan-tuan? Ya Allah, kau berikanlah aku kekayaan, ya Allah. Kau berikanlah aku rumah yang besar. Kau berikanlah aku kereta besar. Kau berikanlah aku bini besar. Boleh tak tuan-tuan kita doa kepada Allah benda yang spesifik, benda yang khusus macam tu? Kita nak minta kepada Allah ni, nak minta semua sekali, nak doa macam tu. Tak perlu tuan-tuan. Tak payahlah kita doa, ya Allah berikanlah aku rumah yang besar, duit yang banyak, emas banyak dan sebagainya. Tak payah tuan-tuan. Berikanlah aku ni kebun sawit banyak-banyak. Tak payah. Cukup kita doa kepada Allah supaya Allah mencukupkan keperluan kita. Ya Allah, kau cukupkanlah segala apa keperluan aku hidup di dunia ini. Ya Allah, kau cukupkanlah. Cukup, itu doa kita. Tak payah nak jadi kaya, nak minta ini, minta itu dan sebagainya tuan-tuan. Itu adab berdoa. Tuan-tuan, kalau dengan orang, contoh orang nak belanja kita makan, kan? Kalau adab kita dengan orang tu nak belanja kita. Orang tu kata apa? Kau order je lah apa-apa. Kau nak makan apa, kau order je. Kita ni orang yang beradab tuan-tuan. Takkanlah kita nak order semua sekali kat satu kedai tu. Aku nak makan nasi goreng, tom yum, telur bungkus, sotong goreng tepung, udang. Macam-macam kita order tuan-tuan. Patut tak? Tak patut. Dah lah orang tu nak belanja kita. Sama juga dengan doa kepada Allah. Kita nak doa kepada Allah itu, Allah nak bagi kepada kita. Kita minta macam-macam. Minta sampai ke dalam-dalam sekali. Sampai sebut nak kereta besar, nak rumah besar, nak duit banyak. Itu sebut dalam doa kita. Cukup sekadar kita ini minta kepada Allah supaya Allah cukupkan keperluan kita. Ya Allah, kau cukupkanlah keperluan aku hidup dekat dunia ni.
Allah itu maha mengetahui tuan-tuan. Apa yang kita perlukan itulah yang Allah akan bagi. Itu ada orang doa panjang-panjang tu tak tahulah apa doanya. Sampai masuk dalam ya Allah bagilah aku seorang isteri yang cantik dan sebagainya, macam-macam lah cakap doanya. Kita doa ini tuan-tuan, doalah keperluan kita dicukupkan. Yang paling penting doakan kita ini ditetapkan iman. Iman kita ni tuan-tuan, doa supaya Allah tetapkan iman kita ni. Itu yang penting. Doa benda-benda yang penting. Sebab itu sungguhnya Allah itu maha mengetahui. Janganlah kita tuan-tuan jadi seperti mana 3 golongan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW pada malam ini. Minta-mintalah dijauhkan tuan-tuan. Semoga kita tak tergolong dalam golongan-golongan yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan semua sekali apa amal yang kita buat, apa perbuatan yang kita buat, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita nak tidur balik semula, kita niatkan ikhlas kerana Allah. Itu bezanya tuan-tuan, niat. InsyaAllah nanti habis tajuk ni kita masuk dalam bab niat. Setiap amalan yang kita buat kalau disertakan dengan niat, ia merupakan ibadah. Tetapi kalau amal yang perbuatan yang kita buat, kita bukan niat, tak ada niat pun kerana Allah, maka itu tak dikira sebagai ibadah. Kita nak bangun pagi, nak mandi pun kita niat kerana Allah, maka itu juga dikira ibadah. Kita nak makan tuan-tuan, kita niat kerana Allah, itu juga akan jadi ibadah. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini, saya rasa cukup sampai di situ, sampai di sini sahaja. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini kita dapat amalkan, kita dapat ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung hadis yang ke-36, insya-Allah. Jadi marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.